Hello Muslihana. Minta maaf ni. Sekejap masuk, sekejap keluar. Saya sihat ke pagi ni? Saya adalah merupakan public goal dealer. Okay, dan pagi ni saya nak berkongsi kebaikan menyimpan. Dan kalau suka dan kalau rasa macam apa yang berkongsi dengan semua, bolehlah share, like. Okay. Saya berharap saya akan dapat stay untuk bercerita sampai pukul 12. Hopefully. Kalau saya punya phone ni tak buat masalah. Okay. Dan juga sakit sekarang, sakit perut lah. Muslihana, sihat ke? Ni first time Ada simpan emas tak? Okay. Tak tahu suara saya tak ni ke, sekejap saya check. Hear your voice. Hello. Hello, dengar tak? Suara saya dengar tak? Use headphones to... Hello Abdul. Hai. Selamat pagi. Sihat? Okay. So saya Atun. Okay, selamat berkenalan. Saya merupakan public punya dealer. Okay, saya dan suami saya. InsyaAllah kami akan berkongsi usaha niaga ni bersama-sama. Okay, saya adalah merupakan tenaga pengajar juga. Okay, salah seorang tenaga pengajar di salah sebuah institusi pengajian tinggi di selatan tanah air. Okay, jadi di hujung minggu saya buat kerja ni. Okay, saya buat kerja-kerja yang part time. Okay, bukan sebab tak cukup duit, bukan sebab gaji tak cukup, tapi saja nak create multiple income stream. Okay, MSI seperti mana yang dianjurkan oleh ramai penasihat perancangan kewangan. Okay, macam contoh Tuan Azizi Ali. Pernah dengar tak Azizi Ali ni? Okay, Azizi Ali ni adalah seorang merupakan pilot. Okay, tapi at the same time dia adalah merupakan juga seorang jutawan yang create multiple income stream daripada hartanah, okay, emas, pelaburan saham, bitcoin. Jadi saya sukalah baca. Okay, saya suka baca buku-bukunya. The Millionaire ini, okay, how to remain an employee and still become a millionaire. Okay, dan saya buat buku Tuan Azizi Ali, Jutawan dari Planet Jupiter. Okay, saya seronoklah baca buku Tuan Azizi Ali ni. Okay, sebab bila saya suka baca penulisan yang maksudnya memang agak ada buku, especially yang ni baru sampai semalam. So Azizi Ali, Jutawan dari Planet Jupiter ni, okay, baru sampai semalam. So saya baru baca beberapa helai. Dan actually The Millionaire ni pun saya belum siap baca lagi. Sebenarnya ni buku untuk bulan 4 saya baca ni. Sepatutnya lah bulan 4 ni saya aim untuk habiskan baca buku ni. Tapi buku bulan 5 dah sampai. Saya aim untuk baca buku sebulan 1. Itu actually sebenarnya sikit tu, sebulan 1 tu. Okay, sebab yalah, sepatutnya kita baca satu hari tu satu buku. Tapi tak sempat. Tak sempat. Tapi kita 24 jam kan, sepatutnya sempat je. Tapi itulah. Yang saya habiskan satu hari sebenarnya buku ni. Buku ni. Okay, buku Wang Emas. Yang ini memang buku 3 jam je. Habis baca 3 jam. Sebab dia mudah.
penulisan dia sangat mudah. Okay, dia very at one sit dia dah habis baca. Okay, buku ni tentang wang emas. Okay, bertahan ketiga gawat. Okay, dia adalah tulisan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Okay, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i menulis buku ini secara santai tapi berguna. Tu yang saya suka tu. Habis baca. Sebab dia ada macam ni lah, okay, ada grafik dan dia punya font pun besar. Font dia besar maksudnya isi dia walaupun 200 muka surat tapi cepat habis lah. Lagipun penulisan dia adalah menarik. Hari ini sajalah nak cerita-cerita bahan pembacaan dan juga apa yang saya dapat lah dari apa yang saya baca. Okay. Saya juga ada baca buku macam Hartanah. Okay, buku Mudahnya Beli Rumah. Okay, Mudahnya Beli Rumah. Dan juga 99 Tips Hartanah Mudah daripada Dr. Azizul Azli Ahmad. Okay. Ini semua adalah sebenarnya untuk create multiple income stream, okay, MSI. Macam saya cakap tadi, bukannya bukannya duit yang daripada hasil bekerja setiap hari tu tak cukup, bukan begitu. Ia cuma macam macam saya dengan husband nak create multiple income stream. Okay, dan bukannya kami tak puas hati dengan apa yang kami bekerja lah. Okay, bukannya tak puas hati ke apa, tak, bukan. Sebabnya adalah kami nak create additional stream of income. Maksudnya ataupun dengan kata lain multiple income stream. Okay. Jadi nak menjana pendapatan, menjana pendapatan tambahan. Sebabnya macam saya baca dekat buku Azizi Ali, The Millionaire in Me. Okay, ada cakap tulis kat sini, okay, apa yang kita punya kita punya kerja 9 to 5 tu, okay, sebenarnya adalah kita dapat pendapatan aktif, okay. So ada satu lagi pendapatan pasif yang mana kita kerjakan hujung minggu ataupun secara daripada malam, okay, after hours. So yang aktif income ni sebenarnya ada 2 point. Point adalah apa yang kita buat waktu kita punya daily job, okay, dia cuma tap 10% of our ability or of our creativity, ataupun maksudnya dia cuma gunakan 10% sahaja daripada kebolehan kita. Sebenarnya ada 90% lagi yang kita boleh buat lebih daripada itu. Sebab selalunya apa kita punya professional punya ni 9 to 5 punya job, dia akan dia punya tu telah tersusun. Memang tersusun cantik. Maksudnya dia dah stabil. Okay, nak explore tu tak boleh ni lah, sebab kita kena follow, especially untuk orang kerja kerajaan kan. So kena follow dia punya kena follow dia punya path. Okay, so ada 90% lagi untapped punya talent, okay, untuk setiap 90% lagi untapped talent, okay, yang kita boleh gunakan, kita boleh explore, okay, yang mana saya rasa, okay, sama juga macam apa yang Tuan Azizi tulis ni, okay, dekat sini kita ada 90% lagi untapped talent yang kita boleh explore di luar daripada apa yang kita selalu buat, okay. So waktu ni lah nak jadi kreatif, waktu ni lah nak explore something new, okay. So at the same time kita gunakan dengan lebih efisien waktu macam Sabtu Ahad ni kan, ataupun waktu malam, okay, lebih efisien untuk hello, selamat datang, saya Atun, okay, selamat berkenalan. Hari ni nak cerita-cerita sembang-sembang santai saja. Okay, tadi saya cerita tentang buku Azizi Ali ni, okay, dan apa yang beliau ceritakan. Yang saya rasa menarik, ada 2 poin tadi. Yang pertama adalah point yang ada 90% daripada kita punya talent is untapped.
Untapped tu maksudnya belum kita explore. So this is something that I want to do lah, okay, through my weekends job macam ni. Okay, nak explore, nak latih bercakap, okay, nak melatih menjual produk, okay, so that dia boleh tambah baik. Dia boleh tambah baik the 10% talent yang saya ada untuk my day job lah. Okay. So jadi dealer public goal ni, okay, dia jadi dealer ni bukan macam apa nak kena keluarkan barang tu, bukannya nak pergi melombong emas, tak perlu. Semua itu adalah tanggungjawab public goal sebab public goal adalah syarikat emas terbesar di Malaysia. Jadi apa yang dealer buat adalah cuma bercerita, okay, bercerita macam saya buat sekarang ni. Okay, bercerita dan berkongsi, okay, platform public goal. Okay, jadi saya juga dah penulis buku. Jadi bila saya menulis buku tu, macam contoh, okay, ini adalah salah satu buku saya, okay, Summer School dan juga Confession of an Introvert. Dua buku, okay, yang boleh dibeli di Amazon. Okay, so saya tak jual, ada jual kat Shopee, ada especially Summer School ni. Okay, Summer School kan tentang pengalaman saya yang buat pergi summer school di United States, di Massachusetts Institute of Technology. Okay, yang mana dia bentuk macam majalah sikit lah. Okay, saya ceritakan apa yang saya buat. Okay, so buku ini, Summer School ni boleh didapati di Shopee. So boleh je beli kalau berkehendak, okay, ataupun boleh je contact saya melalui WhatsApp. Okay, saya ada letak nombor WhatsApp saya di saya punya di saya punya ni lah. Hai Nurul. So ada link WhatsApp di situ. Okay, tapi hari ni saya tak cerita pasal buku saya itulah. Okay, saya nak cerita tentang buku yang pengetahuan yang saya dapat, yang baru saya dapat daripada Tuan Azizi Ali, okay, yang berkenaan tentang emas. Jadi saya sambung balik tadi, kalau jadi dealer tu dia tak perlulah nak pergi melombong emas sebab kita tak pandai pun nak lombong emas ni, kita ada kerja lain kan. Jadi apa yang kita patut buat adalah kita berkongsi apa yang kita tahu tentang simpanan emas. Hello Mahendra. Jadi sebenarnya saya baru je jadi dealer ni. So banyak lagi nak kena belajar, tapi apa yang saya berkongsi dengan anda, okay, tentang simpanan emas, tentang public goal, semuanya datang daripada training. Okay, kami dealer ada kena hadir training, okay, wajib hadir training setiap minggu pada hari Isnin dan Selasa malam. Jadi apa saja yang kami share tu bukan petik daripada we didn't plug it from the air. Okay, whatever that we share today, whatever that we share in our live sessions and whatever that we share in our video comes from the training that we get, okay, from public goal. Okay, untuk pengetahuan, hello Hamzah, selamat datang. Okay, untuk pengetahuan, public goal ini adalah merupakan syarikat emas terbesar di Malaysia. Okay, yang mana okay, ada. Okay, selamat datang Facebook punya ni. Okay, jadi saya sambung balik. Public goal adalah merupakan syarikat emas terbesar di Malaysia, yang mana sudah bertapak di Malaysia selama 15 tahun. Okay, jadi sudah 15 tahun mereka berada di Malaysia dan mereka melebarkan sayap hingga ke Borneo, Sabah, Sarawak dan baru tahun ni, tak silap saya, sudah pun masuk pasaran Indonesia. Okay, sudah ada beberapa cawangan di Indonesia sana. Hello Olivia. Hello. Okay, so apa yang saya nak katakan tadi, okay, nak kata bagi tahu, okay, bahawa public goal ni adalah syarikat emas besar, okay. Dan apa yang kami share hari ini adalah merupakan hasil daripada training. Apa informasinya hasil daripada training. Dan tambahan lagi, okay,
siapa yang nak jadi dealer ni, okey, dia mesti dah ada pengalaman menyimpan emas. Dia supaya dapat create awareness, okey, bahawa simpan emas tu adalah sangat baik. Okey. Jadi sebab itulah saya di sini hari ini. Okey, berkongsi dengan anda apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya alami. Okey. Jadi kalau dapat, kalau suka, okey, boleh share, boleh like, okey. Dan boleh tinggalkan komen, okey. Dan boleh share lah kalau suka dengan apa yang apa yang saya kongsikan, okey. Jadi saya baru je ni, baru tak sampai seminggu boleh share, boleh live di TikTok. Okey. Jadi tak pandai sangatlah nak live ni. Dekat dalam Facebook pun buat live tak ada orang tengok, tak ada viewers, tapi ada orang tinggalkan reaksi. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kalau suka dengan apa yang saya share, boleh like, okey, boleh share ataupun tinggalkan komen, okey, yang murni-murni. Okey, apa khabar Encik Hamzah? Sihat hari ni? Okey, saya nak cuba untuk buka lagu. Kalau ni lah, sementara menunggu kalau ada orang lah kan. Ini baru 10 minit dah sampai. Okey. Tak adalah boring sangat kan. Saya pun apa ya? Okey. Harapnya dia tak terlalu kuat. Biasa hari Sabtu kan kita tengok Hindustan kan. Tak tahulah zaman saya waktu kecil-kecil dululah. Okey, saya hari Sabtu je pukul 2 mesti tengok Hindustan. Sekarang ni dah jarang tengok Hindustan. Dah tak tengok pun sebab rasa macam nak tengok tu satu anak dah conquer TV. Dia lagi rasa macam tak nak tengok sebab kita dah ada TV, kita dah ada phone. Okey, kita dah ada phone, kita dah ada PC, dah ada laptop, okey, semua accessible, tak perlu nak tengok ni. Lagipun dia bersifat personal kan, maksudnya tak perlu nak share lah apa kita tengok tu dengan orang lain. Okey, tak perlu nak berebut. Jadi saya nak okey, apa yang saya jumpa dekat jutawan dari Jupiter ni. Okey, tadi saya dah sharekan okey, yang mana mengatakan bahawa 10% daripada kita punya talent ini adalah cuma ada 90%, okey, talent kita was untapped. Okey, so melakukan kerja macam selain daripada apa yang dah menjadi rutin, okey, adalah merupakan salah satu daripada cara macam mana kita nak untap that the rest of that 90%. So itu adalah satu point, okey, kenapa saya buat kerja-kerja macam ni di waktu hujung minggu dan waktu senggang. Okey. Satu lagi point adalah sebab saya nak create multiple income stream. Okey, kalau daripada buku Tuan Azizi Ali, okey, ada sebut pendapatan yang kita dapat daripada hasil aktif, okey, pendapatan aktif hasil daripada kita punya daily job, okey, 9 to 5 ni job, okey, akan ada sampai satu masanya dia akan berhenti. Kemungkinan sebab kita pencen, okey, ataupun mungkin sebab nauzubillah lah, kita jatuh sakit ke, okey, bila jatuh sakit kita perlu bercuti. So employer cuma beri kita bercuti pada
sekian-sekian waktu saja. Macam contoh 3 bulan. Tak tahulah macam mana kan, ikut polisi masing-masing kan. So kalau kita melebihi daripada 3 bulan itu, mungkin, okay, hello, Hoyat Kale, selamat datang, okay. So mungkin waktu kita bercuti selama 3 bulan itu dan kita telah melepasinya, kita mungkin pendapatan aktif itu mungkin akan stop. Sebab kita boleh nak memberi kebaikan ataupun tak boleh nak beri sumbangan lagi kepada kita punya employer. Okay? Jadi itu adalah risiko kalau kita hanya bergantung kepada satu income stream saja. Maksudnya sekarang ni kena create another one, okay, or another two or another three yang fit to that multiple income stream tu lah. Okay, so that's why buat benda ni sekarang. Tak boleh nak bergantung hanya pada satu kerja saja. Tapi at the same time kena pandai balance lah. Okay, kena pandai balance. Okay. Dan for sure setiap company tu dia ada dia punya regulation sendiri. Okay, macam mana nak buat, macam mana nak dapatkan approval untuk bekerja sambil bekerja luar. Okay. So of course siapa yang bekerja kerajaan mesti kena dapatkan kebenaran bekerja luar dulu, baru boleh buat kerja-kerja yang macam separuh masa macam ni lah, ataupun kerja-kerja di waktu lapang di luar daripada waktu bekerja secara ni. Jadi that's why saya hari ni di sini pada hari Sabtu untuk berkongsi cerita dengan anda tentang simpanan emas. Nak tanya yang mendengar sekarang ni dah simpan emas belum? Macam tak ada orang tak apalah. Saya akan tetap buat sharing walaupun ada orang ke tak ada orang ke, saya akan tetap buat sharing. Okay, sebab benda lah ni recorded. Okay, so kalau ada masa nanti bolehlah, okay, boleh untuk check. Okay, dan lihat waktu anda tak busy. Okay, jadi saya sekarang ni alhamdulillah, okay, untuk kerja untuk dapatkan pendapatan aktif tu telah stabil, alhamdulillah. Cuma nak kena maintain saja. Okay, dan kena ni lah, tambah skill lah. Okay, tambah skill sebab saya mengajar. Jadi bila mengajar ni kenalah cari skill tambahan untuk mengajar. Jadi bila masuk dekat dalam circle public goal, jadi dealer public goal, okay, saya belajar macam mana nak pakai TikTok, okay, yang mana salah satunya akan tambah baik pada saya punya kerja harian, iaitu sebagai pengajar. Sekarang ni pun saya punya employer memang galakkan, okay, belajar macam mana nak deliver menggunakan TikTok, sebab sekarang ni audience memang ramai di TikTok. Audience masuklah pelajar-pelajar kami lah. Jadi apa yang saya buat pada hari ini, okay, adalah insyaAllah lah akan bantu saya punya kualiti pengajaran. Okay, belajar lagi macam mana nak tambah baik delivery daripada segi mungkin interaction. Okay, interaction. Tapi sekarang ni tak ada viewer. Okay, saya pun tak ni lah. Malam tadi ingat nak buat live juga dekat TikTok, tapi sakit perut. Ini pun masih lagi sakit perut. Tahu lah apa yang salah malam tadi makan. Saya nak share. Semalam kami berpuasa dengan ayam yang disembelih daripada belaan kami lah. Okay, kami bela ayam. Suami saya bela ayam dan kami sembelih. Actually this is quite an interesting thing. Okay, but just puasa kan, I didn't shut it down. I didn't take videos. I didn't share it in my YouTube and my Facebook as usual. Okay, selalunya saya akan masuk ke dalam Facebook dan ceritalah macam mana kami cuba ubah kami punya lifestyle, daripada bergantung kepada beli protein, beli barang-barang bekas harian dekat kedai. Kami cubalah untuk create sustainable life. Okay, sustainable life ni maksudnya kami ada beli ayam sendiri, kami
Okey. Susu Aisyah ada. Not now. Okay. You want to follow Baba? Go follow Baba, okay? Wear your helmet. Yeah. Don't leave it, okay? Don't leave it at the... Careful, okay? My daughter pergi kedai. Kalau tak tu, selalu kalau live dekat Facebook saya akan bawa dia join live ni lah. Tapi sebab sekarang ni live dekat TikTok, saya tak pandai lagi nak pusing-pusing. Even apa ni, tripod pun tak ada, letak je dekat atas ni. Dia tak pandai sangat lagi kan, tertekan kan tak apa benda yang keluar. So nantilah bila dah stabil, bila saya dah pandai sikit guna ni, TikTok ni, nanti saya akan ajak dia sekali. Sebenarnya saya sedang cuba nak linkkan OBS pakai dekat nak buat streaming dekat YouTube, nak dekat Facebook dan TikTok, gunakan Lula TV, tapi tak tahu kejap boleh je tak boleh. So tak tahulah apa masalah ni. Nantilah, ada banyak masa lagi kan. So saya nak share ni. Okay, ini adalah salah satu daripada produk, okay, keluaran Public Gold. Okay, jadi okay, saya buka dia punya casing. Ini adalah emas tulen, okay, 999. Okay, emas tulen 999. Harga dia sekarang adalah, sekejap saya check. Okay, itu senang je. Pergi ke publicgold.com.my, okay, dan tengok bahagian produk. Okay, bahagian produk nanti akan ada tulis dekat situ produk dan juga apakah dia punya harga. Okay, sekarang mungkin dekat Facebook saya boleh share. Okay, okay, publicgold.com.my. Thank you untuk lihat produk. Selalunya lah, okay. Siapa yang buat kerja luar daripada yang I don't know why, what happened. Tiba-tiba dia datang. Agaknya semalam masak ayam lemak, ayam masak lemak. So mungkin lada dia tak masak ke apa ke. Tapi husband saya tak sakit perut pula. Allah, sakitnya. Okay, tadi saya cerita Public Gold. Okay, yang ini berapa harga dia. Okay, sekarang ni adalah 294. Okay, so lebih kurang 28,000 lah. 28,000 termasuk upah premium dia, okay. Jadi tapi ni memang bunyi macam wah, mana datang 28,000, okay, melainkan melainkan memang berniaga, okay. Tapi sekarang ni kita bukan Public Gold ni dia ada yang maksimum dia, okay, maksimum dia adalah 1 kg, okay, dan yang 1 kg tu harga dia adalah sebanyak berapa? Hello Adam, selamat datang. Okay, 1 kg ni harga dia adalah 279,000. Okay, yang itu yang maksimum lah, yang tinggi, paling tinggi dekat emas tulen 999 Public Gold ni. Tapi ada yang rendah, okay, maksudnya serendah RM100 pun dah boleh simpan. Boleh dudukkan masuk dalam MyGap. Okay, MyGap ni adalah stands for Gold Accumulation Program. Okay, maksudnya kalau ada duit RM100 pun dah boleh mula beli
emas. Okey, kalau ada duit RM100, masukkan dekat dalam gold accumulation program tu, dia macam account bank. Okey, dia macam account bank tapi anda simpan dekat public gold lah. Okey, public gold. Dia tak kenakan bayaran untuk menyimpan. Okey, dia anda simpan dekat situ, okey, konsisten simpan RM100 minimum. Okey, sehinggalah mungkin anda nak beli 1 kg ya, RM279,000 tadi. Jadi simpan sikit-sikit sampailah capai matlamat anda. Okey, kalau 1 kg tu terlampau besar kan, mungkin anda nak start beli beli 1 dinar dulu. 1 dinar harga dia lebih kurang 1,200. Okey. Jadi kalau 1,200 tu anda letak matlamat, okey, untuk simpan, untuk keluarkan pada bulan, anda nak simpan selama 10 bulan. Jadi 10 bulan 1,200 bahagikan dengan 10 bulan, kena simpan sebanyak RM120 sebulan lah. Okey, dan anda boleh keluarkan emas fizikal 1 dinar yang macam ni. Okey, ini adalah 1 dinar. Okey, 1 dinar ni boleh simpan dan boleh keluarkan pada bulan ke-13. Okey, maksudnya anda simpan 10 bulan tadi kan. Anda simpan 10 bulan, nak matlamat anda adalah nak keluarkan 1 dinar. Okey, 1 dinar macam ni. Matlamat anda nak simpan RM120 sebulan selama 10 bulan. Nanti dah 10 bulan tu dah habis, bulan ke-11 tu dah boleh keluarkan. Okey, ataupun bulan ke-12 dah boleh keluarkan sebab anda kena tinggalkan 1 gram. Okey, 1 gram kena tinggal dekat dalam account gap. Jadi simpanlah sikit-sikit. Okey, lepas tu set matlamat. Apa benda nak dikeluarkan. Macam saya sekarang ni, apa yang saya buat, kalau ada dapat duit pijak ke kan, macam baru-baru ni saya baru dapat wang tak dituntut. Tahun masa saya mula kerja 20 tahun. Hello Adi. Okey. Jadi saya keluarkan wang tak dituntut tu dapat RM194 Malaysia. Jadi apa yang saya buat adalah saya tak gunakan duit tu langsung. Okey, apa yang saya buat adalah saya terus masukkan dalam account gap. Okey, so bila kucing pun sibuk dia cari bapak dia pergi kedai. Okay, say hello. Hi kucing. Ni kucing. Okey, hello. Okey. So itulah, okey, simpan sebanyak 120 sebulan, okey, untuk selama 10 bulan. Nanti bulan ke-10 ataupun bulan ke-11 dah boleh keluarkan. Okey, dah boleh keluarkan 1 dinar. 1 dinar macam ni. Dia nampak kecil ni, tapi kalau you pergi hantar ke arah nu, okey, untuk gadai ataupun anda jual, boleh dapat. Okey, boleh dapat harga yang tinggi. Okey, bukan aja dekat Malaysia, macam contoh kalau anda bawa anda punya emas tu kat Dubai, okey, ataupun dekat London ke, dia masih lagi komposisi dia masih lagi emas. Okey. Jadi itulah. Kalau tak ni bising ni nanti ni. Kacau je. Okey, dah bagi dah makan pagi-pagi. Jadi itulah. Okey. Okey. So nak tengok dekat jadi itulah. Okey, so dia sebenarnya kalau dia ada macam-macam cara lah macam mana nak simpan emas. Okey, anda kalau macam contoh ni yang ini adalah saya punya wealth card. Okey, 2-3 hari yang lepas, okey, husband saya baru je beli yang bentuk macam ni tapi ada tulis Selamat Hari Raya Mickey Mouse. Okey, limited edition punya. Okey, sebanyak 7,800 untuk menjadikan dia sebagai seorang dealer. Okey, jadi dealer tu maksudnya macam saya lah. Okey, authorized dealer. Maksudnya kami boleh promote produk apa yang public gold ada lah. Okey, secara diyakini lah, maksudnya authorized.
Jadi ni jadi kalau suka dengan apa yang saya share ni, like, okay. Share. Okay. FYP kan dia kalau suka. Okay, saya baru je ni. Hello, my Ken. Okay, so macam saya cakap tadi, okay, saya ada duit terpijak. Okay, duit terpijak tu maksudnya ada pun okey, tak ada pun okey. Maksudnya duit yang bukan daripada pendapatan aktif lah yang saya gunakan untuk beli barang-barang keperluan harian, okey, macam beras ataupun nak bayar hutang rumah. Jadi duit tu memang duit ekstra. So duit ekstra tu saya masukkan terus ke dalam saya punya MyGap. Sebelum ni saya ada juga simpan dekat tempat lain. Saya simpan dekat Miga, okay, Miga I. Dekat Maybank. Saya saja nak dapatkan pengalaman, okey, nak share, nak tahulah, okey, produk yang ni macam company ni macam mana, produk company ni macam mana. So saya nak tengok yang mana satu yang beri pelanggan yang lebih lah pada saya. Jadi kat situ saya boleh buat perbandingan, okey, mana satu saya nak stay. Okey, tapi lepas jumpa Miga I tu, okey, saya jumpa Public Gold pun boleh simpan MyGap. Okey, so dalam MyGap ni sebelum saya jumpa MyGap tu, sebenarnya saya mencari tempat untuk membeli emas lah selain daripada kedai emas biasa. Okay. Dan waktu tu memang orang kata memang orang kata nak simpan, ada duit simpanan, okey, tapi bila faham tentang wang fiat, bila dah baca buku daripada Tuan Muhammad Zulkifli, okey, berkaitan tentang wang emas ni, okey, so dah faham sikit lah tentang apakah beza dia, okey, apakah beza dia antara duit macam ni, okey, duit RM50 ni dengan ini. Okey. Kenapa lebih baik simpan ini, emas ini, daripada ringgit Malaysia? Okey. Dua-dua pun baik. Okey, kalau tak ada ringgit Malaysia ni, macam mana pula nak pergi beli kat kedai kan? Tak boleh bawa benda lah ni pergi kat kedai. Saya nak beli beras. Mestilah kena pergi Arhanu dulu kan. Pergi Arhanu, lepas tu dapat ringgit Malaysia, lepas tu baru dapat beli barang-barang keperluan harian. Okey. Tapi kita cakap tentang simpanan yang kita nak guna untuk jangka masa panjang. Macam contoh dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak kita tahu semakin lama semakin tinggi. Okey, nak sekolahkan anak ni dekat sekolah, mestilah kita berhajat nak sekolahkan anak tu di tempat yang baik. Okey, jadi tempat yang baik ni maksudnya dia perlukan kos lah. Okey, dia perlukan kos. Dan kos tu semakin hari semakin meningkat tinggi. Jadi kita kenalah share, maksudnya kena bersedia daripada segi kewangan. Okey. Jadi bukan kalau contoh, okey, universiti sekarang ni 30. Tapi nanti dah sekarang ni anak saya umur 6 tahun. Hello Siti. Selamat datang. Okey. Kalau anak saya sekarang ni umur 6 tahun, jadi dia ada tahun nak masuk universiti. Terima kasih bagi like. Jadi anak saya ada sekarang tahun saya okey, selamat. Okey, terima kasih bagi like. Konon saya banyaknya like. Terima kasih. Okey. So tadi saya cerita dana pendidikan anak. Okey, saya ada anak umur 6 tahun seorang. Jadi dia ada masa 12 tahun lagi lah. 12 tahun lagi untuk pergi masuk universiti. Jadi selalunya yang masuk universiti ni yang sebenarnya yang perlukan banyak duit. Okey.
Terima kasih, Senrose. Oh, terima kasih. Okay, so dana pendidikan anak ni ada 12 tahun lagi. So kalau dia tak boleh lah, saya tak boleh lah buat tak tahu. Maksudnya, hello Rajendra. Okay, Siti dah ke Siti dealer juga. Saya ni baru sangat lagi menyimpan emas ni. Tapi nak cerita lah, emas dah lama, cuma simpan emas dekat sebenarnya baru jadi dealer. Terima kasih. Ya Allah, terharu. Okey. So tadi balik-balik, so saya ada anak umur tahun, so saya ada masa 12 tahun lagi untuk kumpul dia masuk universiti. Sebab saya faham nak masuk universiti ni kena ada duit yang banyak. Jadi tak bolehlah masuk 17 ini. Terima kasih Soleha. Okey. Bagi rose dan likes. Banyak tu. Okey. So saya tadi cerita anak saya ada 12 tahun lagi untuk saya simpan untuk dana pendidikan dia. Okey, so saya start daripada sekarang lah. Okey, start daripada sekarang prepare untuk dia punya dana pendidikan. Jadi simpanan emas ni memang sangat lah. Sebab saya akan cerita bandingkan dengan ringgit Malaysia yang macam ni. Okey, sebelum ni saya simpan untuk dia. Saya bukakan simpan dia punya tu dekat dalam ringgit Malaysia lah, instead of ni emas macam ni. Tapi bila saya dah jumpa dengan circle public gold, ada dapat pendedahan, kenapa emas ni lebih baik untuk disimpan berbandingkan wang fiat, ringgit Malaysia. Jadi that's why saya tukar terus apa yang saya simpan sejak dia lahir. Saya simpan, saya tukar terus kepada bentuk hello, selamat datang. Saya simpan terus daripada ringgit Malaysia kepada bentuk emas. Sebab saya faham, kalau simpan dalam ASB ataupun dalam KWSP ataupun mana-mana kewangan yang duduk bawah radar Bank Negara Malaysia, macam contoh ASB saya akan dapat dividen. Akan dapat dividen setiap tahun. Saya akan dapat dividen setiap tahun. Tapi kadang-kadang dividen tu dia dia macam dividen memang dia tulis 5%. Memang dia akan tulis 5%. Hello, selamat datang Jack. Memang dia tulis 5%. Tapi kalau kira-kira balik, memang sebenarnya inflasi tu sebenarnya nilai dia lebih tinggi daripada 2 point something sekarang ni kan. Tapi itulah bila fikir-fikir balik, sifat saya sendiri sebagai penyimpan itu saya tak begitu konsisten. Bila tak konsisten tu macam saya nampak saya ada duit lebihan daripada ASB ni setiap tahun, jadi saya nak kena keluarkan dan beli something. Jadi saya tak pandai lah nak manage duit ringgit Malaysia ni. Bila saya duduk dekat dalam circle public gold tu baru saya faham, sebenarnya Malaysia ni sifat dia adalah untuk dibelanjakan. Maksudnya daripada dulu pun duit ringgit Malaysia ni memang dibuat untuk barang pertukaran, untuk kita tukar untuk dapatkan apa yang kita perlu, sama ada produk ataupun servis. Tapi that's why rasa macam asyik bocor je. Saya selalu kalau ada duit lebih je mesti saya nak buat something, saya nak beli something. Nanti ada je benda dia. So bila saya ada simpanan macam ASB, KWSP ke ataupun tabung haji ke kan, saya mesti akan keluarkan. Susah nak simpan. Sebenarnya saya saya sekarang dah umur 42. Saya dah umur 42 dan saya sebenarnya dah buat matlamat
Okey. Matlamat untuk menyimpan USB ni waktu saya umur 22 tahun dulu. 22 tahun ini diary saya. Okey, diary saya yang saya tulis pada tahun 2002. Okey, dan saya memang ada tulis matlamat saya kat sini. Okey, kalau saya boleh bacakan nombor 4 tu. Okey, matlamat saya adalah untuk simpan duit 10% dari pendapatan masuk ASB. Okey, tak percaya adanya. Nombor 4 ni. Okey. Nombor 4 ni. Jadi, kalau anda tanya saya, okey, selepas 20 tahun, apalah jumlah ASB awak? Tak ada. Tak ada. Even tahun 2013 saya buat personal loan sebab tak ada duit simpanan. Sebabnya saya simpan, saya memang ada matlamat. Noliza, hello. Saya memang ada matlamat nak menyimpan, tapi saya tak konsisten. Asyik keluar je, asyik bocor je sebab ada banyak benda yang rasanya perlukan duit untuk saya keluarkan duit tu dan bayar dengan itulah. Jadi selepas dekat 20 tahun menyimpan dengan cara begitu dan dah sedar bahawa saya punya sifat memang tak sesuai untuk menyimpan gunakan wang kertas ni, wang fiat ni. Dan bila dah baca buku wang emas ni, okey, saya faham bahawa saya kena tukar bentuk simpanan saya. Saya kena tukar bentuk simpanan saya ke bentuk yang lebih stabil, kepada satu bentuk yang saya susah nak bocorkan dan nak buat nak keluarkan lah. Okay, tapi at the same time something happen to me yang memerlukan yang memerlukan saya punya simpanan itu dicairkan, senang dapat. Cari saya jumpa simpanan emas ni. Okey, saya jumpa emas ni, okey, dekat public gold. Hello, Haikal. Terima kasih Tuan Haikal. Terima kasih Siti Sonia. Bagi like banyak. Okey. So yang saya buat adalah saya tukarkan semua pendapatan simpanan. Okey. Terima kasih Tuan Haikal bagi room. Siti Solihah support. Okey. Tuan Haikal sibuk tapi sempat singgah live saya. Terima kasih. Okey. Okey. Tahu je ni Tuan Haikal. Kadang nak tulis komen pun tak reti. So that's why hari tu Tuan Haikal ada ni kan. Saya tak, minta maaf. Saya tak biasa, tak pandai. Baru tak sampai seminggu live kan. Tak pandai dengan TikTok ni. Jadi itulah. Terima kasih Siti Solihah support. Banyaknya like. Terima kasih. Hello. Okay, so saya sambung balik cerita saya tadi. Okay, saya tukar semua dana pendidikan saya ke satu bentuk yang lebih stabil, yang saya susah nak kikir, susah saya nak bocorkan dia, dan susah saya nak buat apa-apalah kalau tak perlu. Macam contoh kalau saya ada duit Malaysia macam ni, nanti saya ada duit ringgit Malaysia macam ni, tapi dekat dalam online banking dan saya ada dekat dalam phone saya Foodpanda ataupun Shopee punya apps, habislah sampai 5 duit dalam simpanan saya tu habis. Jadi saya tak naklah macam saya tak nak sikit-sikit saya keluarkan untuk dana pendidikan anak saya tu. Hello. Selamat datang. Saya keluarkan untuk perkara-perkara yang tak mendesak. Yang mana mengaburi matlamat untuk saya menyimpan untuk dana pendidikan. Jadi saya end up jumpa dengan public gold. Saya jumpa public gold ni baru sangat lagi. Tapi sebenarnya saya dah dengar public gold ni dah lama dah. Sejak saya kat London lagi. Ada sahabat saya yang dia bawa. Dia punya dinar, 5 dinar. Dia bawa 5 dinar. Line tak okey atau line saya yang sangkut. Line tak okey Saya dekat Facebook ni macam mana nak check?
Allah alam. Tapi kalau tengok stream matrix dekat Facebook ni macam okey video bitrate dia. Tapi kalau ada masalah dia akan ni. Tak dengar, sangkut-sangkut Siti. Saya nak invite Tuan Haikal tapi segan lah. Oh, sangkut. Sekejap Saya cuba. Okey lah. Jom live. So hopefully dah okey. Kalau tak okey nanti bagi tahu saya, okey. Saya cuba buat lagi macam mana nak buat. Okey, di sini panas. Tak hujan. Siti, terima kasih sebab bagi tahu Siti. Siti dah simpan emas ke? Alright. Thank you. Okay. So itulah. So tadi saya cerita tentang saya simpan emas untuk anak saya. Okay, saya tukarkan semua dia punya simpanan daripada bentuk ringgit Malaysia ke bentuk emas. Okay, daripada wang fiat macam ni. Okay, ke emas ni. Pertamanya saya tidak lagi mengeluarkan duit dia tu, okay, untuk perkara-perkara yang saya rasa tapi sebenarnya terdesak sangat. Tapi rasanya time tu terdesak betul lah. Okay. Tapi sebenarnya boleh je cari cara lain ataupun kekang nafsu tu supaya tak rasa terdesak. Macam contoh adalah nak beli macam raya kan, nak cat rumah, okay, nak beli apa ni, barang-barang perhiasan lah, rasa macam dah ni kena ada duit ni, ada duit dekat dalam ASB lagi ni, nanti saya akanlah. Itu yang saya sebenarnya itu yang saya rasa ada duit dan buat something gatal. Tapi sebenarnya tak ni pun. Dia ada istilah dia nama delayed gratification. Kalau dengar delayed gratification tu, pernah dengar tak delayed gratification? Apa ni, gratification tu maksudnya macam apa yang maksud dia? Dia adalah macam keseronokan yang ditangguh, ataupun kebahagiaan yang ditangguh. Okay, maksudnya kita stop dulu rasa macam nak ada barang macam barang-barang cantik, nak cat rumah tu kalau dah ni 3-4 tahun sekali boleh. Okay, ataupun nak beli sofa ke apa ke, stopkan dulu, okay, supaya kita boleh himpun sikit-sikit untuk kita buat something yang lebih berguna, iaitu untuk tabung dana pendidikan. Terima kasih Siti Soleha. Okay, dengar baik tak? Dengar dengan baik tak suara saya sekarang? Saya dah bawa dia punya Huawei punya internet tu ke sini. Kat sebelah saya ni hopefully dah okey lah. Tadi dia jauh sikit. So itulah saya Atun. Okay, siapa yang baru masuk tu, selamat datang. Okay, selamat datang Queen. Okay, Haidil, Mustaqim, selamat datang. Okay. Alright. So itulah. So bila saya punya anak pendidikan, dana pendidikan ke dalam bentuk emas, macam public gold ni sebenarnya dia ada dua jenis. Dia punya produk untuk simpanan 999 dia, bentuk dia dinar macam ni, dan dia ada so bentuk segi empat tu dia setiap bentuk tu dia ada 2 set dia lah, dia ada set dia. Kalau bentuk yang macam ni, bunga emas punya set dia ada
sekecil 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, okey, dan juga 100 gram lah. Kalau dina macam ni, okey, kalau dina macam ni dia ada 1 dina, setengah dina, 1 dina, 5 dina dan 10 dina. Jadi sebenarnya saya nak tunjuk cantik sebenarnya dia punya design, okey. Banyak-banyak emas sebenarnya ni bentuk dia memang cantik. Okey, dia punya design memang cantik. Okey, dia ada bunga lah, nama pun bunga emas, okey. So, ini belakang dia. Okey, memang cantik. Ni belakang dia memang cantik lah. Okey, ni depan dia. So, saya suka, saya minat sekali dengan dina ni. Okey, 1 dina bersamaan dengan 4.25 gram. So, bila dalam Islam pun memang ada anjurkan untuk simpan dinar dan dirham kan. Dirham itu adalah perak. Okey, perak. Dekat Public Gold pun ada jual perak. Lain sih tak cantik. Dr. Asyik keras je. Alamak. Oh. Keras Macam mana nak buat ni? Tapi yang lain ada 3 orang dekat sini okey ke Keras juga saya hopefully tak keras. Okey, ni saya tunjukkan dina, 1 dina. Okey, 1 dina bentuk dia punya design. Okey. Nampak tak keras. Okey, ni 1 dina depan dia. Okey. Minta maaf tak boleh bantu. Tak tahulah, saya pun line saya pun kadang tak boleh percayai juga ni. Confirm je cakap ni. Tapi saya ada record lah. Ni sharekan dekat dalam saya punya ada platform. Okey, kalau berminat lah nak dengar kan. Sebenarnya kita Public Gold sekarang ni tengah sangat galak untuk buat sharing. Okey, buat sharing di okey, especially di TikTok dan boleh dapatkan informasi berkaitan dengan emas. Kalau ni lah, kalau berminat. Okey, kalau ni boleh follow je, boleh follow saya punya account. Okey, kat situ saya tunjukkan produk, apa yang ada produk dalam bentuk video. Dan juga ni lah dalam bentuk live session macam ni. Jadi itulah saya nak cerita. Masa saya duduk kat London dulu, saya jumpa dengan sahabat saya. Okey, dia bawa emas dia. Okey, dia beli dekat Malaysia, dia bawa. Setiasa bawa, kulu-kili bawa dalam ni, bawa ni, dinar ni. Saya rasa 5 dinar aku dia bawa itu. So 5 dinar sama dengan 20 gram macam tu lah. So tanyalah, dia ceritalah apa benda ni. Sakit perut. Okey. Dia cakap ini emas. Okey, boleh beli dekat Public Gold. Okey, cakap emas ni kalau you kongsi dengan kawan pun boleh bagi 2, nanti boleh jual. Dia cakap cakap macam mana boleh buat macam tu? Cakap emas, nama pun emas. Okey, kita boleh bawa dia kat mana-mana dia diterima. Dan actually you boleh cari dekat dalam dekat dalam TikTok ni. Okey, ada sahabat okey yang dah jual emas dia dekat Dubai. Okey, dan diterima. Sebab dekat mana-mana pun dia memang ada tool dia lah. Okey, dia untuk check ketulinan emas tu. Macam juga contoh kalau emas tu dia letak besi ke ataupun apa-apalah, okey, dia boleh guna magnet dan dia check. Kalau dia punya emas tu terangkat sekali dengan magnet tu, maksudnya ada something wrong lah dengan emas tu. Dia ada dia punya tool. Okey. Emas Public Gold ini sebenarnya dia mesra Arahnu. Okey, mesra Arahnu dan Arahnu macam husband saya dia dah buat. Okey, dia dah buat, dia pergi hantar dia punya dinar ke Arahnu. Dan memang betul lah bila cakap Arahnu ni. Arahnu terima, memang betul dia terima. Okey. Dan actually nak hantar tu dia mudah sangat. Okey. Mudah sebab dia dah ada kod dia apa semua. Sebab Public Gold ni adalah
emas besar yang sangat besar lah, sangat besar, dan Public Gold baru je beli satu bangunan yang dulu Jacob, sekarang ni nama dia, dia akan tukar jadi Menara Public Gold, berdekatan dengan TRX di Segitiga Emas dekat KL sana. Jadi kalau dekat situ memang harga dia, kalau bangunan tu memang harga yang mahal-mahal lah. 100 juta dia beli menara Public Gold tu. 14 tingkat tak salah saya. Dan siap, siap dengan dia punya bantuan. Polis bantuan ada, nak polis bantuan ada jaga dekat depan, dekat lift pun ada jaga. Maksudnya sebab ini kan syarikat emas kan, syarikat emas besar pula tu. Dia kena ni lah, dia kena berjaga-jaga lah. That's why dealer ni macam saya kan, saya tak terima duit untuk belikan, sebab dia berisiko tinggi. So lagipun dia nak menjaga ketelusan. So Arif Alik, saya Atun, selamat berkenalan. Saya cerita tentang simpanan emas, Public Gold. Sebabkan emas ni adalah satu yang berisiko tinggi, jadi kena ada kawalan keselamatan yang tinggi lah. That's why kami sebagai dealer ni tak boleh ni lah. Maksudnya kalau kami ada simpan emas yang banyak-banyak tu, kami kena hantar ke Relau untuk simpan. Sebab Public Gold ni pun dia ada servis untuk menyimpan emas. So basically saya perkenalkan dululah Public Gold tu. Public Gold tu adalah syarikat emas, tapi dekat bawah dia ada rangkaian pelbagai produk. Contohnya macam dia ada PG Mall. Sama macam Shopee, macam Lazada, online platform untuk buat shopping, online shopping platform. Sekarang ni PG Mall milik PG Group, merupakan platform yang nombor 3 terkenal di Malaysia ni yang banyak orang guna. Jadi selain daripada dia jual emas, dia jual online, dia ada PG Mall yang mana jual macam-macam produk macam dekat situ, daripada barang perkakas harian, macam buku ataupun dia beras, susu, baju raya, tudung raya, pen, apa lagi, macam-macam lah, sampai minyak hitam, nak buat servis, nak balik kampung ni kan, jangan lupa beli kat situ. Saya tengok semi synthetic oil, minyak hitam, harga lebih kurang RM56 sahaja untuk Myvi. Jadi selain daripada tu, Public Gold ada bukan jual 999 je, dia ada jual 916, barang perhiasan macam cincin, macam rantai, Selain daripada tu, untuk collected item pun ada. Jual ini wealth card. Saya nak tunjuk pun barang ni tak sampai lagi, sebab saya baru beli. Dia ada collected item semacam ni, design dia ada Harry Potter, ada Wonder Woman, dia ada itu apa lagi, Black Witch, macam tu lah. So item itu item ni. Siapa yang minat, saya suka Harry Potter, terima kasih Siti bagi like. Kalau berminat, boleh je pergi ke saya punya dekat link TikTok tu, bio TikTok tu ada saya punya WhatsApp, WhatsApp je saya, nanti saya akan guide from A to Z macam mana nak beli benda-benda ni. Dan selain daripada jual emas, dia jual silver, dia jual barang-barang keperluan harian, dia juga ada servis simpanan emas, dan inilah permata berharga. So ada 4 main produk duduk bawah PG Group ni. Yang bagusnya yang saya nak share sebenarnya adalah dalam empat yang Public Gold ada, dia adalah connected to each other,
Maksudnya macam ni. Macam saya jadi dealer. Okay, saya akan dapat insentif. Insentif saya tu akan dimasukkan ke dalam saya punya C-Wallet. Yang mana saya boleh gunakan di PG Mall. Okay, dalam PG Mall tu, okay, saya boleh beli barang-barang keperluan harian macam macam beras, macam baju raya, okay, macam tudung raya, macam buku. Ni semua buku saya beli ni. Okay, semua buku yang saya beli ni semua saya beli dekat PG Mall. Gunakan C-Wallet saya. C-Wallet saya tu hasil daripada saya punya insentif. Saya masuk dekat PG Mall, dekat dalam grup public goal ni baru sangat je lagi, tak sampai 2 bulan pun. Bulan 2 saya masuk. Okay, saya start menyimpan bulan 1. Okay, kemudian saya start jadi dealer bulan 2. Bulan 2 macam tu atau bulan 3 macam tu. Lepas tu saya dah boleh start dah. Bulan 4 ni saya dah boleh gunakan insentif saya tu untuk beli barang keperluan harian saya. Sebegitu cepatnya. Sebenarnya saya gunakan saya masuk public goal ni bukan sebab saya nak jadi dealer, bukan sebab saya nak cari pendapatan tambahan sangat waktu tu. Saya dah ada multiple income stream yang saya buat macam saya jual buku saya, tulisan saya. Okay, macam 2 buku ni saya jual dekat Amazon. Okay, memang saya create multiple income stream start daripada situ lah. Okay, tapi bila saya hi Sarina. Okay, bila saya dah cari, okay, sebab saya dah ada income masuk daripada jualan buku, okay, di KDP Amazon. Jadi saya nak cari tempat untuk saya tak gunakan duit tu, sebab saya dah tahu sifat saya menyimpan mana. Kalau dapat je duit nanti mesti je ada saya nak buat. Rina bagi saya like. Okay, so dapat adalah 29 hari bulan bila saya dapat duit daripada KDP, saya tukar terus jadi emas. Walau sikit pun, walau 1 USD, 2 USD, bila saya masuk dalam dekat dalam bank tu terus hantar ke akaun emas. Jadi bila fikir balik macam ini something sistem yang ni lah saya jumpa public jumpa, ni bagus juga ni, ada simpan emas dan at the same time boleh beli barang perkakas harian. So that's why saya tukar sekarang ni. Aisyah mana bang? Dia main pagar. Okay, so anak tunggal seorang ya. Okay, terima kasih Sarina, Senrose. Okay, so itu saya dah jumpa dengan public goal. Saya jumpa public goal dan saya tukar saya punya simpanan tu ke emas. So sekarang, sebelum ni saya cuma saya punya dapat daripada buku, masuk dekat dalam emas punya simpanan. Sekarang ni saya dah terdedah dengan pengetahuan ikan simpan emas 999. So saya tukar terus semua dana simpanan, dana pendidikan anak saya daripada emas, daripada duit ringgit Malaysia macam ni, daripada dia punya ASB, okay, terus tukar masuk jadi simpanan emas. So bukan tu je, baru 2 hari lepas saya cakap dengan husband, pujuk dia pula jadi dealer. Anak saya je belum lagi sebab dia baru 6 tahun. Kalau tak saya dah suruh dia jadi dealer. Dia tu pun dah sebut-sebut dah nak nempel-nempel dah masuk dalam live kan. Tapi saya cakap tadi saya tak pandai lagi TikTok ni, jadi saya tak masukkan dia lagi lah. Okay, nantilah bila dah sikit sistem yang saya dah pandai sikit, nanti saya akan share sekali dengan dia lah. Okay, so itulah. Bila dah husband saya pun dah jadi dealer, okay. Untuk pengetahuan siapa yang berminat, okay, sekarang ni public goal dia ada promosi jadi dealer, dan saya rasa promosi ni jarang tengok. Promosi dealer tu kalau nak jadi normal dealer
dia kena bayar 10,000 ke atas. Bayar tu bukan bayar apa tau. Bayar tu, you bayar dekat public gold tapi you akan dapat emas. You get me? Nanti you akan dapat free jadi dealer. Macam saya nak simpan, saya nak tukar tabung pendidikan anak saya. Dan saya belilah, okey, saya beli emas, okey, dan kemudian Kak Ina, Mazlifah Omar cakap, you nak jadi dealer tak? Okey, jadi dealer ni dapat pendapatan pasif. Cakap, nak berapa nak bayar? Tak ada bayar. You beli, kalau you nak, you beli dia punya wealth card dan terus you boleh jadi update, jadi dealer. Dan you boleh dapat simpanan, you boleh buat pendapatan pasif sebanyak 1.5% setiap kali customer buat purchase daripada anda, daripada dealer lah. So cakap, oh bagus ni. Okay, sebab saya jual buku apa semua kan, saya memang pengajar. Okay, saya memang ada, saya sudah stabil daripada segi alhamdulillah. Saya cuma kena maintain dan kena skill lah. Ni, okay, terima kasih sebab hello Sadina. Hai Siti, bagi like, so terima kasih. Saya rasa tak keras lah. Okay, so saya buat saya dah jual buku. Bukunya tak banyak pendapatan seperti mana saya dapat selama 2 bulan saya join dekat Public Gold. Okay, dekat Public Gold saya simpan emas. Okay, saya simpan emas ni, saya dapat yang first income adalah sebanyak RM97. RM97. Saya jual buku saya tak dapat macam tu. Dapatlah, saya dapat $120 dekat KDP selepas 8 bulan. Tapi sikit-sikit. Tapi bandingkan itu 8 bulan tau. 8 bulan. Tapi sekarang ni dekat Public Gold saya dapat RM97 dalam masa sebulan. Sebulan setengah macam tu. Jadi dia bukan sebab apa daripada rekrutmen ke apa, tak. Sebabnya saya sendiri menyimpan dan saya dapat insentif daripada simpanan saya yang saya buat tu. Jadi saya tak buat kerja apa-apa pun. Macam contoh saya memang dah ada duit simpanan untuk anak saya. Okey, anak saya tu memang saya dah daripada dia memang dah saya simpan untuk dia, tapi dalam bentuk ringgit Malaysia. So bila saya jumpa Public Gold ni, okey, saya nak tukar bentuk simpanan saya daripada ringgit Malaysia emas. Bila emas macam tu, okey, maksudnya saya beli, okey, emas, dan Public Gold bagi saya insentif sebagai dealer. Saya dapat RM97. Itu first pendapatan pasif daripada Public Gold. RM97 tu saya tak dapat dekat cash lah. Okay, saya dapat dekat dalam C-Wallet. Dekat dalam C-Wallet saya tu, okay, saya gunakan untuk beli beras dekat Maidin, dekat dalam platform PG Mall. Okay, so dekat Maidin, dekat PG Mall tu dia ada box raya. Box raya tu ada 11 item. Dalam tu ada beras, minyak, tepung lagi, apa lagi? Kopi, susu, gula, garam, sardin, okey, ada macam-macam dalam tu, keperluan harian, okey. Harga dia cuma RM50. Jadi dekat situ saya dah tukar, okey, barang-barang keperluan harian saya, instead of saya bayar gunakan saya punya pendapatan, saya guna beli dan pasif saya. Yang mana datang daripada C-Wallet. Yang mana daripada simpanan yang saya buat. Okey, yang saya tukar tadi, yang saya tukar emas kan. Saya gunakan dekat duit pendapatan saya yang secara aktif, 9 to 5 punya job. Saya tak guna dah untuk beli barang-barang keperluan harian. Itu baru sebulan. Nak orang kata kalau ikut the whole PG system tu, okey, kalau ikut dia punya sistem, PG1 system, dia adalah dia punya milestone dia.
Okey, kalau nak jadi dealer, okey, sekarang ni saya priority dealer, husband saya normal dealer. So daripada priority dealer jadi master. Nanti bila dah master dealer ni, nanti maksudnya akan ada dapat passive income sehingga 4 ke 5 ribu sebulan lah kalau rajin. Okey, kalau rajin. Dia semuanya kalau yang passive income ni sebenarnya antara kita nak buat dengan tak nak buat je. Okey. Kalau nak buat dapatlah, tak nak buat tak dapatlah. Macam saya rajin hari tu start buat live pada hari Selasa minggu lepas. Baru dapat dan saya start buat memang satu hari lah buat. Tapi lepas tu macam-macam lah, ada baca bila dah pulun tu rasa macam letih sangat, dah umur dah berusia sikit kan. Jadi letih nak buat ni. Tapi dia akan buatkan tak dapat lah. Sekarang ni tak dapat apa-apa lah. Tak dapat tak dapat nak bagi buat sharing, okay. Tapi at the same time saya masih lagi buat video yang ni lah, video kat TikTok. So kunci dia adalah siapa buat dia dapat. So memang kalau cakap PG1 system tu, siapa follow dia punya sistem tu akan dapat 4 ke 5 ribu pendapatan sampingan. Tapi dia antara nak buat atau tak nak buat. Bring your laptop over here. Macam-macam. Okay, so kalau buat dapatlah, tak buat tak dapatlah. Dia kalau henyak sampai lunyai boleh capai 4,000 saya tengok lah. Tapi benda tu pun logik je kan, logik juga. Siapa yang rajin buat dia akan dapat. InsyaAllah dia akan dapat. Tapi kalau yang macam celam-celup memang susah nak dapat lah. Okay, benda tu logik. Tapi betul lah. Kita buat je semua kerja-kerja dengan aktif untuk dapatkan pasif dengan aktif punya income. Kalau kita attack tapi defense kita tak ada, payah. Attack tu maksudnya kita buat pelaburan. Kita buat pelaburan daripada segi masa, kita buat pelaburan daripada segi duit, kita buat pelaburan daripada segi teknologi. Okey, untuk dapatkan pendapatan. Okey, dapatkan pendapatan kita kena kita kena attack sampailah kita dapat pendapatan. Okey, tapi at the same time kalau kita tak ada defense, okey, kita tak ada defense punya ni strategi, okey, maksudnya kita tak tahu nak kita dapat je duit tapi kita tak tahu nak manage, okey, duit yang kita dapat tu so tak ada guna juga. Dia macam pipe tak boleh nak tutup. Dia sentiasa mengalir. Macam saya lah. Okey, macam saya memang ada matlamat nak simpan 10% dalam ASB. Tapi hello Ami. Terima kasih Sadina bagi Rose. Okey, saya memang suka Rose. Digital or physical saya memang suka Rose. Tapi husband saya dia ada kat luar tu, dia dengar-dengar. Abu Bakar. Husband saya dia tak romantik. Bagi tahulah berapa tahun dah, 20 tahun dah kot. Kenal 2008, 14. Berapa tahun dah tu? 14 tahun lah kenal, dekat 20 tahun lah. Ana ada bunga dia bagi. Cakap banyak kali lah. Tapi dia takkan bagi. Sebab dia akan tanam bunga. Instead of dia bagi bunga, dia beli kat kedai, dia bagi saya bunga. Sebab bunga tu takkan tahan lama. Tapi kalau dia tanam, macam dia suka menanam, he has a green thumb lah. Macam bunga matahari apa semua ada. Bunga rose dia boleh nampak lagi. Bunga rose ni susah nak tanamkan. So itu menandakan dia punya pemikiran lah. That's why cakap, okay bang, jadi dealer kan, jadi normal dealer. Okay, gunakan duit yang ada tu,
okay, create another income from you, cakap. Boleh kalau abang cari customer, dia kalau bab digital online ni semua dia memang kurang lah. Okay, dia boleh cakap dia, tapi cakap dia level face to face. So macam kami attack, okay, attack tu maksudnya kami buat daripada ni lah, satu digital, satu yang fizikal. Yang fizikal dia biar dia cover. Okay, saya pun introvert. Saya pun ada buku. Saya tulis Confession of an Introvert. Confession of Introvert ni saya cerita saya lah, sifat saya lah. Okay, seorang yang introvert. Okay, kalau cakap depan-depan face to face memang tak boleh sangat lah. Padahal saya tengah mengajar. Dia mengajar sebab dia lain, profesional dia lain. Sebab memang kita dibayar gaji untuk bercakap, untuk mengajar. Jadi secara profesionalnya, sama ada you introvert ke extrovert ke, it doesn't matter as long as you deliver. Okay, tapi kalau sengaja-sengaja nak bercakap macam ni kan, sengaja-sengaja nak beli barang kat saya, beli produk saya, susah sikit nak. Apa khabar? Sadina dah simak. Okay, Gana simpan emas. Saya nak share lah pasal emas hari ni. Okay, hari ni dah sejam setengah saya share, start daripada pukul 10.30, ada 10 suku tadi. Okay, terima kasih sebab join. Saya sebenarnya nak bagi 5 hadiah. Okay, 5 hadiah kepada saya punya yang join. Okay, yang join saya punya ni, saya ada 5 hadiah. Okay, ada 5 voucher untuk yang berkendak. Okay, ada. Can you open it? Okay. So, ada siapa berminat bolehlah, okay, contact saya dekat WhatsApp. Okay, WhatsApp saya ada dekat nombor, dekat bio link saya tu, dekat TikTok tu, okay, ataupun pergi dekat publicgo.com, publicgo.me/manaton, okay, ada saya punya WhatsApp number kat situ lah. Nanti saya akan bagi anda hadiah tersebut, okay, kalau berminat lah. Alright, so itulah saya nak share apa lagi So, saya simpan emas ni, okay, instead of saya simpan ringgit Malaysia, okay, ringgit Malaysia ni berbandingkan ni, okay, hello Noliza, okay, sebab apa saya simpan emas ni? Sebab yang pertamanya, okay, kenapa saya tak simpan dekat dalam wang fiat? Okay, yang pertamanya sebab saya tunjukkan dekat dalam Facebook juga, okay. Pertamanya sebab emas ni, okay, emas ini dia duit simpanan tak bocor. Itu yang pertama. Saya share daripada awal. Saya simpan emas ni sebab macam ni saya susah nak kikis dia lah. Saya susah nak jadikan dia ni dalam bentuk lain kalau ikut kehendak saya. Macam contoh saya nak beli apa-apa, macam saya nak cat rumah ke, padahal rumah baru cat. Padahal rasa macam dah lah, baru je. Tapi rasa macam tak cantik. Tu jadi salah satu kehendak saya. Ataupun saya nak beli perabot baru. Padahal perabot baru je beli. Tapi rasa macam ada duit. Bila ada rasa berduit tu, bolehlah kepala otak nak fikir beli tu, beli ni. Saya tak tahu lah macam orang lain macam mana. Itu sifat saya lah. So bila saya tukarkan duit dalam ringgit Malaysia tu dalam sesuatu bentuk emas macam ni, okay, saya hilang rasa berduit tu. So tak adalah rasa macam duit tu banyak je lagi kan. Macam boleh lagi ni, lagi beli satu lampu chandelier ni, boleh je beli satu lagi boleh perabot ni, sofa. So sebenarnya tak ada duit. Padahal duit tu dah ditukar dalam bentuk ni, dalam bentuk emas ni. Okay. Come, let's help with your laptop. Laptopnya pula sebab saya dah bawa dia punya tu.
Okay, come. Just bring it without the charger. Macam-macam. Come nak ni. Come. Pergi. Okay. Hai, anak. Dia tunggal lah, jadi itulah dia. Say hi to auntie and uncle. Sekejap saya tolong anak ni sekejap. Okay, connect. Ni itulah sebab anak saya 6 tahun, so dia ada masa 12 tahun lagi untuk dan so dia ada 12 tahun lagi sebelum masuk universiti. Bila masuk universiti ni faham je lah memang perlukan duit yang banyak. Jadi kena bersedia daripada ada 12 tahun lagi, 12 tahun lebih kurang sebelum dia masuk universiti. Masuk universiti mana tak tahulah, ataupun dia nak masuk universiti ke tidak tu saya tak tahulah. Mungkin waktu tu keadaan dah berbeza daripada keadaan kan. Jadi mungkin, tapi pun kita dah sediakan duit untuk dia. Untuk dia start her own life kalau panjang umur lah. Tapi itulah, maksudnya itu adalah salah satu sebab kenapa saya simpan emas. Can you make it slower sayang? Okay, thank you. Jadi itu sebab pertama. Saya tukar saya punya ringgit Malaysia. Saya tukar saya punya ringgit Malaysia kepada bentuk emas supaya saya tak habiskan duit tu, supaya simpanan saya tak bocor. Tapi at the same time, kalau anything happen to me, I can easily hantar it to arah ni and then I get cash to buy whatever that I need lah. So itu sebab pertama. Sebab yang kedua adalah emas ini diterima seluruh dunia dan mudah dibawa. Aisyah, can you slow it down? Slow it down. Okay, thank you. So emas cakap, hello user, thank you for joining. Emas ni saya cakap, saya first tahu emas ni ada London. Even dekat pun orang bawa sebagai dia punya lah, if anything. Dia ada simpanan emas dia. Sebab kita, macam saya dulu buat PhD dekat London, saya buat postdoc kat London. So I know how it feels lah. How insecure we can be when we are in some foreign country. Macam dekat London sana. So I went to United States also, and I have a book that written especially about my visit to Massachusetts Institute of Technology. It's called Summer School. If you want to have this book, you can go to my link and bio and just WhatsApp me, and then I will send it to you. So I know what it feels when we are in a foreign country, how insecure we can become, how insecure we sebab orang tahu, whenever we go, wherever we know that duit kertas itu adalah sesuatu yang berharga, ada value. Macam contoh dekat London, GBP dia lah duit pound dia. So bila orang jumpa kita punya beg dompet, dalam dia tu ada ringgit, ada duit, dalam bentuk wang kertas, wang fiat ni, orang akan ambil tu dulu. Tapi kalau dia jumpa ringgit duit, dia jumpa emas dalam bentuk kad ATM ni, kalau dia beranggapan ini ATM, dia tak ada dia adalah emas. Dia ada kad ni kan, adalah emas 0.5. Harga dia adalah lebih. So pencuri tak faham lagi tentang emas tu. Ada juga dekat Malaysia ni sahabat-sahabat dalam circle public group ni, public goal ni, dia hilang dompet, tapi dia punya kad 1 gramnya, even dinar dia pun masih ada satu lagi. Masih ada lagi. Dinar ni kan dalam macam bentuk 10 sen. 10 sen.
macam 10 sen. Duduk dekat bahagian dompet yang 10 sen punya tu, yang duit sen-sen tu. Okey. Tapi ada casing lah. Selalunya orang akan letak duit ni macam jadi ibu duit lah, macam tu. Okey. So, what happen is bila dia hilang, bila dia jumpa balik, dia masih ada lagi benda ni. Sebab orang tak tahu, itu adalah sangat berharga. Kalau bandingkan duit cash yang ada RM50 yang pencuri tu ambil, okey, dalam ni harga dia lebih kurang RM1,000 lebih. So itu kebaikan dia lah. Okay, tapi nanti bila dah pencuri dah educated sikit kan, especially kalau dekat TikTok ni banyak orang cerita pasal emas, nanti dia lagi akan berkembang pula pengetahuan dia. So we are not feeding the ni lah, the snake. Okay, hopefully lah. Okay, harapnya selamat lah. Okay, ada bacaan-bacaan yang kita kena amalkan lah supaya elak perkara-perkara tu berlaku. Okay, macam ayat Yasin, macam Yasin ila waja'alna tu kan. Okay, you baca. Okay, itu pertama. Okay, sebab saya duit simpanan saya tak bocor dan dia diterima di seluruh dunia. Okay, hello Emran. Okay, dia diterima, emas ni diterima di seluruh dunia. Okay, sebab seluruh dunia pun memang tahu emas itu adalah bernilai. Kecuali dan macam mana bentuk. Dulu besar kan. Tapi Public Go dah keluarkan yang bentuk kecil-kecil. Hello Nurizwan, selamat datang. Okay. So, ni dia bentuk kecil-kecil macam ni dia keluarkan. Okay, mudah untuk kita golongan marhin ni kan untuk beli. Kalau tidak dulu tu orang tak ada duit ribu-riban, memang tak boleh nak beli emas lah. Tapi sekarang ni RM100 pun dah boleh beli. Kita kumpul sikit-sikit. Okay, kita kumpul masukkan dekat dalam account GAP. Stands for Accumulation Program. Okay, Gold Accumulation Program. GAP. Okay, GAP itu apa ni memang satu akaun simpanan emas. Okay, yang boleh untuk kita simpan duit kita transfer dekat dalam bentuk gram. Okey, maksudnya anda ada duit RM100 minima, okey, masukkan setiap hari ke setiap bulan ke bila ada duit ke masukkan dekat dalam akaun GAP tu. Tak susah, dia cuma masuk je dekat publicgo.com.my. Okey, nanti anda kena daftar dulu, okey, daftar dulu dapatkan PG code anda. Nanti anda boleh akses anda punya publicgo.com.my. Okay, dekat dalam akaun tu ada My Gap. Dia tulis My Gap tu masuk je dalam tu RM100. Maksudnya kalau anda ada duit RM100 masuk. Tak ada duit tak payah masuk. Okay, dia lebih bebas. Tapi kalau semacam nak disiplinkan diri, okay, nak disiplinkan diri memang nak masuk sekian-sekian dan ada kontrak lah, maksudnya ada perjanjian dengan Public Gold. Boleh buat. Itu dia ada Syariah Easy Payment Purchase, EPP. Okay, EPP ni macam kalau anda nak beli emas 1 dinar ni kan, emas 1 dinar ni EPP 6 bulan. Okay, so ikutlah dia punya jadual dia berapa nak kena bayar. Okay. So selain daripada tu, okay, maksudnya sekarang ni saya dah share dengan anda 2 cara pembelian cara pembelian emas di Public Gold. Okay. So pertamanya kalau anda nak simpan RM100 dekat akaun, okay, dan nombor 2-nya adalah EPP. Okay, EPP tu stands for Syariah Easy Payment Purchase. Boleh bayar secara ansuran. Okay, dah habis bayar emas fizikal. Okay, nombor adalah kalau anda ada duit selepuk, okay, 1,200 contohnya untuk beli dinar ni, okay, teruskan, okay, transfer guna FPX ataupun in okay, so itu adalah 3 cara macam mana nak buat simpanan emas di ataupun nak beli public. Okay, jadi itulah. Okay, tak tahu kenapa tiba-tiba keluar dalam. Okay.
Martin, selamat datang. So tadi saya dah share tiga. Sekarang saya juga dah sharekan 2 sebab kenapa nak simpan emas. Yang pertamanya supaya duit simpanan saya tak bocor. Nombor 2-nya sebab emas ni diterima seluruh dunia. Okay, dan emas ni mudah di mudah di you boleh macam ni kan, senang kan. Tapi kalau you bawa jongkong 1 kg tu berat lah kan. Tak ada, saya kalau tak salah saya baca dekat dalam buku wang emas ni. Wang emas ni, saya baca buku wang emas ni pernah ditulis dekat dalam buku ini bahawa emas dia tak ada limit nak bawa, nak pergi border, naik kapal terbang ke, naik apa ke, dia tak check berapa berat emas yang kita bawa. So maksudnya limitation tak ada limitation. Tapi kalau untuk ringgit Malaysia dia ada limitation untuk berapa banyak kita boleh ikat dan menggunakan ringgit Malaysia tu. Tapi kalau itu adalah kelebihan dia. Macam saya rasa lah, peniaga-peniaga yang cerdik ni kan, dia kan selalu dan selalu dibawa balik dalam bentuk banyak-banyak tau. Banyak-banyak. Saya dulu duduk kat London, saya buat bilik sharing bilik lah. Maksudnya yang nak cari tempat tinggal sekejap, kita punya bilik time tu untuk disewa. Jadi saya nampak lah diorang ni adalah buyer. Buyer. Dia beli barang-barang yang tapi at the same time saya tahu yang dia ada limit ringgit Malaysia. So I was wondering why and how actually they bring in so many cash inside the country. And now after being exposed to public gold, now I understand. Maybe perhaps what they did is actually they bring this sort of things, this sort of simpanan, emas. Sebab nak berniaga kan, nak kena beli produk dekat China ke, nak beli produk dekat tempat-tempat perlukan bawa duit banyak, betul tak? Jadi now misteri tu telah rupanya bawa emas. Nanti kat emas tu, nanti kat sana jual lah emas tu, so dapatlah cash. So you don't have to bring inside the country cash. Limitation regulation dia, but for emas tak ada. So itu satu sebab saya tak ada lah, saya pun bukanlah penjual, jadi saya tak tahu. Itu cuma yang saya faham dan inilah bila saya join ni kan. So itu adalah salah satu lagi sebab kenapa saya simpan emas. Jadi lagi emas ni sifat dia buatkan jumlah simpanan kita berganda dengan cepat tu. Maksudnya sebab kita susah nak keluarkan dia kan, kita dalam bentuk macam ni kan, kita nak kena pergi ke Aranu semua, tapi nak jual kita sayang dengan emas ni. So macam so tak perlu lagi nak ni hi Odette, perlu lagi nak jual dia. So simpan lama tutup mata dah lupa dan bila tengok at the end of the year tengok bertambah. Apatah lagi kalau simpan dekat dalam gap. 100 saya tengok dah ada 10 gram dekat dalam tu. Dah kita dah boleh keluarkan 2 dinar. Kita boleh keluarkan 2 dinar. Senyap-senyap. Simpan yang macam tak terkesan. Jangan simpan duit untuk kecemasan. Jangan gunakan duit kecemasan untuk beli kita punya emas. Sebab nanti kita akan keluarkan. Kalau rasa macam duit tu perlu untuk barang keperluan harian, jangan tukar duit barang keperluan harian untuk beli emas. Sebab nanti kita beli, lepas tu jual balik. Kita situ. Emas ni cuma untung bila kita pegang at least 3 tahun. 3 tahun simpan, lepas tu bolehlah buat apa-apa yang nak buat. Jadi saya tengok kan, saya simpan dekat tempat lain, tapi lebih kurang je lah ni. Dia dekat situ tempat tu dia ada tunjuk peratus. So saya simpan mula bulan
Lepas tu sekarang ni after dah dekat 4 bulan, 5 bulan saya tengok peningkatan dia 5%. Dah sama macam simpanan ASB tu. Kalau ASB kan 1 tahun kan peningkatan dia dapat dividen 5% kan. Saya dapat peningkatan kalau saya simpan emas dekat dalam ni dapat peningkatan dia 5%. Dah sama simpan setahun dekat ASB. Tapi dia of course turun naik sebab saya masih lagi tak jual dia. Saya simpan dia lagi dekat dalam akaun tu. Jadi itulah nampak peningkatan harga tu. Peningkatan harga tu dia selari dengan peningkatan harga emas sedunia. Okey. Jadi apa pun saya boleh nampak harga emas tu lama-lama meningkat. Baru 5 bulan simpan sudah 5%. Nanti kalau saya tambah gram dan saya tunggu lagi lama, insya-Allah akan tinggi saya punya pulangan. Okay. Selagi tak ada keperluan untuk jual, biar ada situ dan buat kerja dia lah. Okay. Let the money work for you. Money work for me lah. That's my money. So let the money work for me. Kita buat pelaburan, kita untung banyak kali. Lagipun kalau simpan dekat tempat yang macam tempat lain kan, kita tak adalah rasa takut macam apa ni, sebab kita belum lagi ni kan pegang kan. Dan dekat public gold tu kita simpan tanpa perlu bayar iuran simpanan. Kalau kita punya berkilo-kilo emas tu ke simpan dekat bank mana-mana kan kita ada tiap tahun kena bayar annual fees. Ikut saiz kepada box tu kan. Kalau box tu ni paling kecil dia rasanya 200 tahun, tak silap saya tengok. Saya tak adalah banyak sangat emas yang saya ada yang perlukan saya pergi hantar ke ni kan. Tapi itu macam tak nak bank, okey, simpan dekat public gold. Okey, public gold pun menyimpan emas, ada simpanan emas. Dia ada safe deposit dia dekat sanalah. Dekat Pulau Pinang. Tapi sekarang ni kita public gold dah ada dah ada baru, pejabat baru 100 juta beli dekat. So mungkin kat situ pun ada servis untuk simpan, okey, safe deposit dekat situ. Tapi sekarang kita cuma dengar je lah dulu kat ada ke tidak, okey, sebab so kalau anda berminat nak emas, boleh saja pergi ke publicgo.me/manatun. Okey, dekat situ ada WhatsApp ni, boleh klik dekat situ dan nanti anda terus bawa ke WhatsApp saya, ataupun WhatsApp saja dekat link talk dekat situ ada nombor WhatsApp saya akan tolong anda untuk buat simpanan bermula daripada A sampai insya-Allah. Untuk bantu anda juga, saya akan bagi voucher pada anda. Percuma sahaja untuk bantu anda buat pembelian pertama. Untuk pengetahuan, untuk anda aktifkan anda punya PG code itu, kekal aktif, anda kena buat pembelian pertama dalam masa 24 jam. Kalau tak buat 24 jam punya pembelian, maksudnya nanti anda punya ni boleh kena freeze. So nak kena buat balik semula ni nanti. Jadi untuk bantu elakkan benda tu, sebab kita dah ada momentum, kita nak maintain momentum, kita rasa ni, so saya bantu daripada support macam mana nak daftar. Lepas tu saya bagi untuk bantu anda buat first simpanan. So saya kalau nak boleh bagi tahu saya akan bagi anda. WhatsApp saya dulu. WhatsApp saya, nanti saya akan bantu anda. Tengok apa jadi pada Facebook. Okey, dah 1 jam 44 minit bercakap. Saya pernah buat live, bukan live lah, saya pernah ajar secara online 5 jam. 5 jam berturut-turut tak berhenti. Sebab tugas saya memang mengajar. Jadi bila mengajar
student memang ada dekat depan. So kita boleh tanya dan dia ada responsibility untuk menjawab sebab dia duduk kat situ sebagai pelajar kan. Tapi bila dekat platform macam TikTok, dekat dalam Facebook ni, nak gain attention, nak get interaction, memang susah sebab dia bergantung pada orang tu suka ke tidak dengan apa yang. Jadi tak dan juga menarik ke tak cara kita present tu. Okay, ni belum lagi rasanya nak gain trust tu belum lagi. Sebab ada nampak orang masuk, ada nampak orang 1-2 mata tapi tak tahu. Kalau boleh say hi, hello. Okay, kalau suka boleh share. Okay, kalau suka boleh bagi like. Okay, terima kasih untuk yang bagi like kat saya tadi. Okay, so saya akan buat live ni sehinggalah saya punya hello Rambabu, selamat datang. Okay, saya akan buat, send me like. Okay, Adam, hello. Terima kasih Ram bagi saya like. Okay, okay, so sampailah saya akan buat live ni sampai mati. Dah 1 jam 46 minit dah buat. Dan sebenarnya saya ada cuba nak buat link kan saya punya TikTok ni dengan OBS. Saya punya streaming the YouTube, Facebook, TikTok time. Now I can do that. I can do streaming live, okay, in Facebook and in YouTube simultaneously. Maksudnya sekali jalan tu boleh dua tempat. Tapi dekat TikTok dia kena mohon. Dan saya dah mohon dekat seminggu dah ni, dia tak dapat lagi stream key tu. So apa yang saya boleh buat adalah macam ni lah. Cakap. Okay, cakap dan tunjukkan produk. Okay, nak tunjuk platform tu a bit terbatas sikit. Okay. Untuk pengetahuan, okay, once you beli emas, okay, dia ada surat beranak dia. Okay, surat beranak dia macam ni lah yang tunjukkan apakah produk weight, okay, gold, dia punya purity, okay, dan berapa dia punya berat, panjang dan lebar dia. Thank you Rambabu, send me likes, okay. Okay, so saya sambung balik. Okay, tadi saya cerita kenapa saya simpan emas. Okay, so saya dah cerita, pertamanya saya simpan emas sebab duit saya tak bocor. Nombor 2 sebab emas ni mudah diterima di seluruh dunia, mudah dibawa. Nombor 3 adalah sebab simpanan menggunakan emas ni cepat, dia cepat berganda. Dia cepat berganda sebab, hello Crystal Guy. Okay, so dia cepat berganda sebab kita susah nak cairkan dia. Tapi bila kita susah, senang nak cair. Senang sebab kita boleh pergi hantar ke cuma dia susah nak cair, tak ada dekat dalam internet banking. Kita tak boleh nak linkkan kita punya gram emas dekat dalam MyGap tu dekat dalam platform macam PJ Mall ke, Shopee ke, Lazada ke. So kita tak boleh dengan mudah untuk keluarkan duit simpanan kita dalam emas tu. Jadi sekarang ni, hello Kak Ina. So itulah, dah sejam 46 minit bercakap Kak Ina. Orangnya ni, terima kasih bagi Rose. Okay. So itulah, itu adalah kelebihan menyimpan emas. Okay, saya dah cerita kenapa saya suka simpan. Sekarang saya nak cerita kenapa public gold. Okay, so lain sangkut. Oh, dah 2 orang cakap lain sangkut. Agaknya saya kena tukar phone lah. Okay, saya faham. Tadi Siti pun ada cakap lain sangkut. Okay, so ini adalah antara cabaran yang insyaAllah saya akan usahakan. Okay Kak Ina, akan cuba perbaiki
lepas ni. Okey, maksudnya dah 2 orang cakap line sangkut. Maksudnya memang telefon saya lah ni. Okey, faham. Okey, so sesambung. Okey, saya saya akan perbaiki lagi saya punya kualiti ni. Dan saya akan teruskan sekarang ni ikut apa yang ada. Nanti insyaAllah next session saya akan perbaiki. InsyaAllah. Terima kasih sebab bagi feedback. Kalau tak, saya tak tahu. Saya ingatkan tadi Siti dah bagi tahu dah. Siti Muslihat bagi tahu. Line sangkut agaknya. Line Siti kot. Ni Kak Ina cakap ni memang betul lah saya punya line yang sangkut ni. Kena beli phone baru lah. Buat live ni dah 2 orang cakap sangkut-sangkut. Okay, so 14% lagi saya punya phone. Okay, so saya akan teruskan sampai habis. Okay, saya ceritakan saya pilih public goal. Ada bagi dekat dalam Malaysia ni. Okay, dekat negara pun ada banyak syarikat emas. Saya pilih salah satu orang tak join lah. Okay, faham. Okay. That's why orang 1-2 je. Saya perbaiki. Sebab dia punya router dia pun dah dekat sini dah sebelah sini So I think what I can do now is only keep on talking, and then sebab phone ni pun tadi saya dah gunakan, dah mati dah. So salah satu cara saya nak tambah baik itu adalah dapat OBS ni supaya saya boleh stream dekat. Dan nombor 2 adalah telefon, yang maybe boleh support ni. Ataupun last agaknya tukar router dia. But I don't know lah, kan tengok mana yang mampu buat. Tapi insyaAllah akan diperbaiki from time to time. Baru seminggu. Tapi terima kasih sebab bagi tahu. Ini kan orang kedua ni hari ni bagi tahu line sangkut. Tadi ingatkan line Siti yang sangkut. Rupanya memang line saya yang sangkut bang. Mama try guna Asus ni. Tapi dah mati yang ni yang first tadi tu. Lepas tu sambung pakai phone ni. Dia dah tinggal 14%, 13%. Tukar Unify. Unify tak ada ni dah. Itulah. Okay. Okay, insyaAllah saya akan perbaiki from time to time. Okay. So saya ada 13% lagi. Okay, patutlah tak ramai orang. Okay, saya akan cuba perbaiki. So, kalau cakap pun, keep on cakap pun, kalau sangkut-sangkut pun tak guna juga, betul tak? Itulah, sekarang ni memang that's the best at this point of time. Tapi saya ada buat recording. Alhamdulillah. Terima kasih Adi bagi saya like. Okay, saya ada buat recording. InsyaAllah saya akan masukkan recording ni ke dalam saya punya TikTok. Okay, tapi 10 minit. Akan perbaikilah untuk live session ni. Teknologi ni mainkan peranan yang penting kan? Betul tak? Kalau tak dengar cakap buat habis air liur, menghabiskan bawah lah. Menghabiskan cakap tak ada orang dengar. Patut tanya soalan tak ada orang jawab. Okay, faham. I think the phone lah. Okay. So I think saya rasa saya 2 jam bercakap sangkut-sangkut. So I think there's no ni lagi. Phone pun dekat nak habis bateri dah. Okay, saya ucapkan terima kasih sebab join saya punya live session. Okay, insyaAllah saya akan perbaiki from time to time. Okay, dan inilah. Dan harap akan stay dekat dalam saya punya channel. Okay, dekat dalam YouTube, dekat dalam Facebook dan juga dekat dalam TikTok. Jadi saya ucapkan terima kasih sebab join. Okay, dan saya saya
tamatkan live ini selepas 2 jam bercakap. Okey, dan saya ucapkan terima kasih sebab join live saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Terima kasih Kak Ina.